sebelum pakai minyak untuk lah. Ya. Lawan tahan. Oke. 1, 2, 3. Terasa jatuh kan? Oke. So di sebelah sini yang berapa persen? Energi on the spot. Oke. So kita letakkan di oke, dia sebelah ini dengan di dengan gosok dalam ini sama sedap kamu wangi ya. Oke, so dengan bed itu sekali yang dalam lah ya. Oke, so dengan naik gerak oke, so mana 1, 2, 3. Apa you feel dari selepas sudah pakai ini pas hidu fresh kita fresh kan bawang. Saya ialah EPM Suzila Dora ataupun lebih dikenali sebagai EPM Dora. Pencapaian saya buat setakat ni dari Januari sampai Jun ialah RM12,747 ringgit. Semoga suri rumah yang berada di luar sana dapat mengikuti jejak saya hanya dengan menyertai program 3B. Saya mengharapkan semua suri rumah dapat mengubah kehidupan dengan membina kerjaya bersama dengan Nang Ori. Okey, saya hanya mendaftar dengan Nang Ori ini hanya berbekalkan RM50 sahaja. Saya Luma Madai. Saya lebih dikenali Queen Luma. Dan saya juga merupakan leader Nang Ori Miri. Kepakaran saya ialah membantu dan membina perniagaan dari rumah secara online hanya dengan sebiji handphone sahaja. Okey, setakat ni daripada Januari hingga Jun ini, sale dalam grup saya 141,000 dan 150. Itu dah sale saya sepanjang 6 bulan ini. Nama saya Jill. Saya merupakan EPM Nang Ori, iaitu eksklusif partner mobile Nang Ori berasal dari kawasan Sungai Bau. Okay. Dan kepakaran saya adalah untuk membantu ramai wanita di luar sana, terutamanya suri rumah tangga sepenuh masa untuk menjana pendapatan
hanya dengan menjual produk Nang Ori. Sales untuk tahun ini daripada kuartal pertama sampai kuartal kedua, iaitu Januari to Jun, adalah 142,000 total sale. Ramai orang selalu dia kata kalau kita nak buat bisnes, okey, orang tu tak ada kerja, adalah orang yang nak buat bisnes full time. Tetapi apa yang kita fikir tu memang dia tak betul. Itu terpulang dengan kita nak ataupun tak nak. Sebab saya sendiri dah buat bisnes ni sambil bekerja. Juga kita dengar alasan biasa kita dengar adalah tak ada masa. Saya mempunyai jadual waktu paling penting. Saya juga mempunyai membuat TTD, iaitu things to do. Dan syukur apa yang saya dapat sekarang sebab saya mempunyai TTD ataupun things to do dan jadual waktu yang saya atur sendiri. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang bersama dengan Pak Dido pada pagi tu. So pagi tu sebenarnya kami nak berkongsikan dengan anda actually dalam segmen Selamat Pagi Bangsawan SPB bersama dengan Pak Dido. Untuk kami nak kongsikan sedikit tentang 45 cabaran utama dalam keadaan pandemik tu. Actually kepada those lah yang bergelar sebagai seorang usahawan, dan this why I call it bangsawan, sebenarnya bangsa usahawan. So jadilah bangsawan. So pagi tu kita nak berikan sedikit informasi kepada minda kita tu sebenarnya supaya kita lebih jelas dengan apa yang kita bola. Cabaran adalah perkara yang memang orang tadi dalam jumlah kita nak berniaga ini sebenarnya yang biasa lah. Tapi sebelumnya kami terus nak kenalkan diri dulu. So hai, kami Dini Jirat ataupun lebih dikenali sebagai yang Pak Dido. So kepakaran Pak Dido adalah untuk membantu anda terutamanya golongan wanita, suri rumah dan juga bakal-bakal usahawan untuk menjana pendapatan minimum RM1,000 hanya dengan melalui program atau platform eksklusif partner mobile Nang Ori. So selain daripada untuk nak berikan bantuan anda untuk menjana pendapatan, of course kita nak bantu juga untuk nak kekal sihat bertenaga dengan produk lada hitam, jenama lada hitam Sarawak, lada Nang Ori, lada terbaik dunia. So of course apa yang kami nak kongsikan pagi tu sebenarnya 5 cabaran adalah perspektif yang kami kecilkan lagi skopnya sebenarnya ialah sebab relate juga dengan apa yang kami bola. Sebab nak cerita tentang usahawan namanya punya aspek sangat besar kan, niatnya sangat besar. Sama ada mungkin merujuk sama ada you adalah founder ataupun mungkin you adalah agent. So ada founder kah, agent kah, stokis kah, master stokis kah, dropship kah. So semua whatever title yang kami sebut tadi lah, still kita considernya sebagai seorang usahawan. Dan termasuklah untuk Pak Dido sendiri, Pak Dido pun bukanlah founder kepada any produk, cuma kami sendiri merupakan founder kepada BMWC, iaitu kita pun tim lah, Black Gold Millionaire Warrior Circle. So yang kita tubuhkan di bawah jenama perniagaan Nang Ori. So boleh mungkin saya kenalkan. So kami sebenarnya bersama dengan Nang Ori itu sejak tahun 2017. Bermula sebagai seorang freelance je pun, saya pun terfikir pun akan menjadi eksklusif partner untuk Nang Ori, di mana program untuk sebenarnya eksklusif partner diperkenalkan pada tahun 2019 dan sampai kini tu lah. So bila dah ditubuhkan tadi, so saya sendiri pun decide lah untuk berikan fokus utama kepada platform Nang Ori. So of course bila you bergelar sebagai seorang founder ke, even macam kami nak menyentuh lebih kepada aspek sebagai seorang agent, maksudnya bukan founder lah.
Okay, sebab is something yang relate, something yang benar yang kami go through, something yang orang tadi benar yang kami bercakap adalah melalui pengalaman kami sendiri. So this one kami nak bercakap tiba-tiba mewakili pihak founder mungkin yang silap lah kan. Sebab ini bukan founder, tapi founder kepada input team lah. Okay, so this one yang pun perspektifnya berbeza lah. Sebab founder yang pun role dalam suatu perniagaan berbeza. So sebagai seorang agent pun role kita berbeza. So this one hopefully apa yang kami nak kongsikan bagi tu boleh memberikan sedikit input, sedikit what we call it, kadang-kadang ialah dalam keadaan kita pandemik kan, kita pun daripada tahun 2020 dan sampai kini tu keadaan bukannya makin getih, bukan getih pula, bukannya makin bagus, tapi kadang is getting worse. Sebenarnya bilanya semakin memuncak sebenarnya, di saat tu lah ramai yang akan mengalami banyak isu selain daripada isu dalaman dan juga luaran lah. So that's why kami akan kupaskan, mungkin kami ada sebut 5 kan, tapi untuk pagi tu, okay, untuk di segmen Selamat Pagi Bangsawan tu, okay, untuk SPB lah, untuk episod yang pertama tu, okay, setiap hari lah kami akan do my best, okay, do my best untuk kongsikan setiap hari jam 10 pagi, okay, bersama dengan you semua lah, okay, dengan topik-topik yang of course berkaitan, okay, tapi in case you ada benda yang yang you nak tanya ke, ataupun yang you mungkin nak dapatkan kepastian ke, it's okay, you boleh dropkan you pun komen, ataupun soalan dekat ruangan komen, then I will do my best lah untuk bantu you. Dengan sedikit pengalaman yang ada, nak katakan hebat juga silah banyak orang lain yang hebat, tapi dengan sedikit pengalaman, sebab nak memang dah macam tu, sebab di saat pandemik tu sebenarnya banyak bisnes yang banyak orang yang si mampu untuk nak run the business, apatah lagi nak grow. Tapi apa yang berlaku dekat platform Nangori sebenarnya, of course ada banyak lah sebabnya, saya dah jadi macamnya. Okay, so this di saat pandemik yang tahun lepas, okay, I think 2020, so the whole team, okay, BMWC sebenarnya, Pak Dido bersama dengan tim kita manage to endkan tahun 2020 dengan, for me numbers tu is quite impressive berbanding dengan tahun 2019, sebab 2019 kita hanya berjaya untuk pola lebih kurang dalam 300 lebih ribu untuk tahun 2019, and then pada tahun 2020 yes pandemic kan, so tahap pandemic I think March and onward lah, okay, dan di saat mungkin banyak juga lah orang lain yang mungkin macam-macam bisnes boleh nak grow lagi, sangat banyak bisnes yang tutup, banyak juga orang yang dibuang kerja, okay, tapi kita dekat Nangori sebenarnya, that's why kami selalu sebut benda tu, bukan sekadar just nak simply claim, bukan, tapi that is the reality yang kita dah lalui pada tahun lepas, dan until lah 6 bulan yang dah berlalu untuk tahun 2021 tu. So apa yang kami pada ialah dengan industri kesihatan yang kita nak fokus pada industri kesihatan, dan most of the product Nangori lah more kepada kesihatan. Okay, that's why dengan apa model bisnes yang dijalankan, dengan sistem yang ada, dengan apa fokus kita itu kepada online. So kami sangat berbangga juga lah, kami dengan yakinnya sebenarnya okay, untuk kongsikan dengan you bahawa yang platform perniagaan dekat platform bisnes Nangori, kita panggilnya EPM business platform EPM tu sebenarnya ialah kalis pandemik. Okay, maksud kalis pandemik dekat situ bukannya lah kebal 100%, tapi maksudnya di saat pandemiknya masih boleh dijalankan. Sebab I think dalam banyak-banyak circle di segi SARS lah, MERS lah, I think coronavirus COVID-19 tu merupakan yang paling dahsyat lah. Okay, yang paling teruk sebenarnya. Okay, yang paling teruk, tapi di saat yang yang paling memuncak, yang paling dangerous, hopefully lah saya ada lagi another virus yang coming. Sebab pun ada pun venting mungkin akan jadi lebih dahsyat. Tapi we need to bersedia lah. So that's why dengan model bisnes yang kita jalankan, so we managed to capai dalam 500,000 untuk tahun 2020. And then untuk 6 bulan sahaja, okay, untuk 6 bulan saja untuk tahun 2021 tu, so kita dah lepas, okay, total jualan untuk tahun 2019, the whole year 2019 only dalam masa 6 bulan. Dan sedikit lagi untuk kita nak breakkan sales untuk tahun yang lepas. So for me dalam perniagaan, it's not about berapa cepat kita nak pergi sebenarnya, tapi it's all about improvement demi improvement. Okay, peningkatan lah sebenarnya yang kita nak. Tapi of course dalam proses kita nak melalui proses peningkatan ada banyak cabaran. So this one yang kami nak kongsikan tu ada 5 cabaran utama lah. Okay, sebagai seorang usahawan, dan kami nak
kecilkan lagi skop tadi. So for those yang mungkin merupakan agent ataupun dropship ataupun mungkin you adalah master stockist ke, so segmen tu sebenarnya khas untuk you guys sebenarnya. Okay, untuk you nak flashback balik. Okay, kadang-kadang mungkin apa yang you pola itu mungkin dah si betul. Mungkin ada banyak sebab cabaran dan sebab cabaran kan. Okay, sebab setiap kejayaan yang datang dengan package, cabaran. So mau okay, you adalah bangsawan, bangsa usahawan. Okay, you kan hadap. Okay, you second kisah. So you kan hadap setiap jenis cabarannya datang. Kerana sebenarnya cabarannya adalah sebenarnya untuk nak tunjukkan jalan yang lagi bagus. So kita sih boleh nak ikutlah 100% kepala otak kita. Kadang-kadang mungkin apa yang kita tahu sebenarnya benda yang banyak lagi, benda yang si betul sebenarnya kan. So that's why sangat penting lah untuk kita nak betul-betul fahamkan okay, actually apa yang you pola. Dan of course yang sangat critical lah, you kena faham apa yang you pola ni tu dan ke sini you nak pergi sebenarnya. Okay, kadang sebab you jelas dengan apa yang apa we call it, apa yang you mahu. Kadang benda yang menyebabkan you yang menyebabkan you hilang arah ataupun kadang si jadilah benda yang macam ni. Okay, so kita mulakan dengan cabaran yang pertama. So cabaran pertama sebenarnya ialah, this is the first point lah. Cabaran yang pertama yang kami maksudkan itu ialah cabaran dari segi kewangan. Okay, di segi kewangan. Okay, sebab of course bila you berniaga tu, okay, cabaran kita ialah of course kita nak pastikan, benda kita panggil cash flow, aliran tunai dalam perniagaan kita. Walaupun you sebagai seorang agent ke, dropship ke, you kena jaga benda tu. Sebab isu kebanyakan orang ialah sebenarnya tu, maksudnya duit bisnes dengan duit personal, yang menyebabkan benda tu menjadi isu ialah sebab duit bisnes dengan duit personal digabungkan. So isunya dekat situ. Okay, sebab bila duit bisnes you tadi you dah campur adukkan dengan duit personal, you siapa tahu lagi, you akan tahu which one yang you kena gunakan untuk modal tu nak rolling. Okay, sebab apa, of course business you kena perlukan benda yang kita panggil rolling capital lah, yang kita nak gunakan untuk nak pastikan kita boleh restock, kita boleh dapat sediakan stok kita. Tapi kebanyakan masalah yang berlaku dengan usahawan tu ialah sebenarnya yang menyebab yang kita panggil yang campur aduk. Maksudnya duit untuk business dengan duit untuk personal, so dalam satu account. So bila dalam satu account you susah untuk nak asingkan. Bila you susah nak asingkan cerita, you untungkah, you rugi. So duit modal tadi pun you dah guna, you dah bantai sampai habis kan. Okay, so this like for those yang mungkin baru join aku bersama dengan Pak Ido, so bantu juga Pak Ido untuk kongsikan manfaat tu kepada lebih banyak lagi bangsawan dekat luar dengan tekan button share. Okay, share lah kepada grup yang sepatutnya lah perlukan. Okay, jangan share pula grup yang berbalik. Jujur you kena decline pula ataupun disapprove. So you share lah grup usahawan ataupun mungkin grup suri rumah ke, grup wanita yang nak berniaga ataupun geng-geng you yang mungkin baru mau start bisnes ataupun mungkin dah lama start ataupun yang rasa macam sangat susah nak mula bisnes, so you boleh kongsikan. Kadang mungkin apa yang dikongsikan tu salah satu cabaran yang mungkin yes dan mungkin boleh memberikan manfaat lah pada setidaknya. Sebab it's not that easy sebenarnya untuk kita nak bina bisnes di saat pandemik. Tapi sebenarnya boleh. Kena ada boleh sebab Pak Ido boleh. So of course you pun boleh. Cuma kena tahulah ilmu yang sepatutnya, dan definitely kena ada ilmu dan kena ada orang yang boleh guide lah. Of course kita panggilnya mentor ataupun guru, ada sifu, call it. Okay, so yang pertama tadi pun isunya lah duit personal dengan bisnes tu yang bercampur aduk. Okay, so itu lah cabaran dan itu adalah antara masalah yang menyebabkan in the end of the day duit modal tadi pun you dah bantai sekali, you merompak duit bisnes you sendiri, dan di saat time you nak perlukan restock, dah duit saya dah lagi dah. So kadang in the end pula orang ada bisnes yang menguntungkan. Bukan apa disebabkan mungkin sell banyak, tapi bila you dah bercampur adukkan duit tadi, duit personal, okay, duit bisnes, so you dah si tahu mana sikit yang you perlu gunakan untuk bisnes. So yang ini menyebabkan you nampak duit untung. Then bila duitnya dah sedar, then time nak rolling pula, time nak restock ke ataupun nak tambahkan stok, dah habis. So yang menjejaskan actually, yang menjejaskan bisnes you bukan
bisnes dia sendiri sebenarnya, tapi diri you kan. So actually banyak yang melalui proses macam tu. Even termasuklah Perdu sendiri pun melalui benda yang sama. So anda katakan you maksud solutionnya dekat situ ialah yang terbaik ialah saya you dah berdaftar dengan SSM, so you boleh buka lah current account. So untuk business, okay, whatever transaction, sales ke semua asingkan, gunakan current account. Okay, ya untuk fotos yang dah register untuk SSM ke ataupun untuk you call it, untuk majlis daerah ke whatever you pun perniagaan, you dah daftarkan business you. Okay, and then you open the current account. So you gunakan current account untuk terima sales. So you boleh what you call it, you asingkan lah duit perniagaan dengan duit personal. So bila apa banyak you pun gaji semua ke, then you boleh transferkan ke pun personal account sebagai you pun gaji lah. Okay, so you at least you boleh nampak lah duit business juga lah. Okay, dekat situ dekat account, okay, duit personal lah, personal lah kan. So at least akan membantu you untuk you nak monitor lah, you monitor you pun cash flow tadi. So cash flow you akan lebih terjaga. Okay, katakan saya ada current account juga, so apakah solution yang lain yang you boleh gunakan ialah of course dengan okay, you atau kami pernah ajar juga lah dengan tim. So you gunakanlah balang biskut ke, okay, maksudnya balang yang transparent yang you boleh nampak duit tadi. So you pula lah RM2 balang, tapi nak tambah 3 pun boleh. So maksudnya tadi satu balang tadi ialah untuk apa, untuk modal. So anda katakan harga barang you tadi, harga jualan you dah collect mungkin 80. So modalnya berapa? Modalnya mungkin 50 contoh. So 50 you masukkan dalam modal. So maksudnya kelak untuk bila nak rolling kelak you dah ada duit. Jangan kacau. Dia untung dia RM30. So untung RM30. Okay, RM30. So you masukkan dalam tabung untung, ataupun you nak tambah lagi satu tabung, boleh tabung simpanan. So saving lah. So mungkin you nak ambil, katakan setiap keuntungan mungkin let's say lah permulaan you nak ambil mungkin 10%. Ataupun mungkin you nak ambil 20%. Mungkin siapa 20 you ambil start dulu lah dengan 10%. Okay, 10% ataupun mungkin 20%. So maksud daripada untung, dia katakan untung ialah RM30. So you ambil dalam dalam 10%. 10% berapa? And then you kira lah, you ambil duit daripada you kira daripada 20% tadi daripada untung lah, then you masukkan dalam you pun satu lagi tabung saving, simpanan. Sebab of course di saat pandemik tu whatever pun you pun expenses, try to kawal perbelanjaan yang si perlu. So banyakkan banyak lebihkan dekat bahagian you pun saving sama dalam untuk cash ke dalam untuk emas ke. Okay, make sure saving tadi lah benda yang boleh meningkatlah value-nya untuk jangka masa yang panjang. So saving cash pun perlu juga. Okay, perlu untuk emergency semua kan, kita tahu. So try lah mungkin nak rewardkan diri sendiri, jangan nak reward diri setiap minggu. So ya, mungkin agak pelik lah, mungkin sebulan sekali, ataupun you nak reward diri you mungkin 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali. Okay, based on you pun senarai lah yang you dah list kan. Namun you dah nak reward setiap minggu ya dah macam agak lampau. Khususnya ada family kan, I think mungkin you rewardkan, mungkin bukan hanya untuk diri you sendiri, mungkin rewardkan untuk wife you, mungkin untuk anak. So dahulukan family members lah untuk banding dengan diri you sendiri. Tapi my advice adalah whatever pun di saat pandemik tu lah, maksud you kena betul-betul jaga you pun case tu. Kegagalan banyak orang sebenarnya bukan sebabnya bisnes bagus, tapi disebabkan oleh isu yang berkaitan dengan untuk kewangan tu. Berkaitan dengan kewangan tu sebenarnya yang kadang menyebabkan banyak yang yang melalui proses yang macam tu lah. I baru cakap first point aja pun dah setengah jam. So probably mungkin ada 5 point, but I think I kena ambil masa 5 hari. So I pun spend masa untuk selama pagi bangsawan tu dalam masa lebih kurang 30 minit. Okay, so it's okay. So I think I just make it simple, okay. So selama pagi bangsawan tu kami akan kongsikan 5 cabaran tu untuk 5 hari. So I do my best lah untuk kongsikan untuk 5 hari bersama dengan usahawan. So tekan di button share. Jika you baru bersama ataupun menonton tu kelak kan, mungkin you boleh tekan button share dan kongsikan, dan juga boleh drop your soalan, okay, yang mungkin you rasa perlu kan, okay, untuk pada you nak jawab, okay, sebagai it's free advice for you, don't worry. Okay, so kita masih lagi dekat topik kewangan. Sebab for me kewangan
adalah punca ataupun main, sebab sumber energi orang pun datang daripada kewangan. Masalah itu sebenarnya tumbuh punca daripada pengurusan kewangan yang kurang bagus lah. So that's why, sebab sih guna juga sebenarnya you berbisnes, bersell banyak, okay, tapi in the day kita duit tu saya nampak sebenarnya bukan sebab salah bisnes, tapi sebabnya ialah salahnya dari input. Jadi kita lah yang salah, yang silap sebenarnya, yang mungkin katakan you saya ada apa-apa pun current account tu saya ada, make sure you record lah transaction tu. Okay, apa yang masuk, berapa yang, so you kena jujur dengan diri you pun. Okay, sebab janganlah elaklah untuk merompak bisnes you sendiri lah. Okay, sebab bila cash flow you sihat, maksudnya sihat tadi, okay, patutnya yang you kena simpan, you dah belanja kan, tanpa you sedar, ya bahaya. Belanja tanpa you sedar, maksudnya merompak perlahan-lahan bisnes, duit bisnes you sendiri. So in the end of the day, siapa yang rugi? You juga yang rugi lah. Okay, so sebab pandangan banyak mistake yang berlaku dengan usahawan ialah actually dekat bahagian cash flow, bahagian kewangan tu lah. Kewangan maksudnya aliran duit yang masuk dengan yang keluarnya si terkawal, dan si terkawal sikit, and then saya ada rekod. So bila saya dah rekod, then hentam lah. So macam jenis cowboy lah, mendadak ada you belanja habis, so you see asing kan. So the simple way lah, maksudnya punya macam dengan tadi lah, menjadi current account, you gunakan current account untuk you nak asingkan jualan dengan personal you. Okay, so you nak transferkan mungkin untuk petty cash ke, ataupun untuk okay, seboleh-bolehnya you boleh keluarkan amount yang fix untuk gaji you lagi bagus. Okay, amount untuk gaji you sebenarnya lagi bagus. Okay, so setiap masa yang sama, okay, masa yang sama dengan tarikh, bukan masalah tarikh yang sama, dan you keluarkan mungkin hujung bulan, keluarkan untuk gaji you, dan mungkin kalau untuk petty cash ke, untuk you nak perlukan, untuk you nak rolling ke, mungkin you ambil withdrawkan seminggu sekali. So ini nampak kan, so maksudnya duit operation ke, duit untuk you nak business tadi dalam current account you, and then untuk personal thing yang memang dekat account personal. Sebab memang sih bagus pun menggunakan duit personal dengan account yang dalam business yang untuk gunakan personal account masih bagus lah. Okay, dia salah satu optionnya, solutionnya tadi. Dan yang kedua ialah you gunakan lah, you boleh try pun you mau. Okay, you lah benar tu manual, tapi boleh mendisiplinkan diri you lah, dan you kan nampak the duit. So step by step you akan nampak perubahan dalam bisnes bila you lebih disiplin. You boleh mula tiga balang you mau. Yang balang pertama tadi ialah untuk modal, untuk untung, yang ketiga simpanan. Okay, so isi sangat membantu you lah sebenarnya supaya you nampak duit. So bila you nampak duit, apa yang akan berlaku dengan energi, dengan semangat. Okay, sebab energi sebenarnya manusia tu, bila kita berniaga tu ialah memang saya pasti nafikan lah. Okay, memulak lah mana bukan disebab kalau you nampak duit. Sebab duit tu adalah benda yang penting for me lah. Sebabnya apa, banyakkan benda penting dalam life kita melibatkan duit. So when you rasa macam duit je si penting, so why you perlu nak mula bisnes? Sebab tujuan kita nak mula bisnes ialah of course kita nak mencapai macam ownership lah, kebebasan di segi kewangan, kebebasan di segi masa kita, pilihan kita, anything yang kita nak berikan dengan orang tua ke, bini ke, anak ke, semuanya iso ada cost. So that's why we need, okay, untuk jaga, berkawan dan hormatlah duit dia sebaik-baik yang mungkin. Sebab bilanya dah sedar lah, habis. Biarlah you akan menangis macam ni, susah. So time yang ada gini tu ialah you kena betul-betul fully jagalah sebaik yang mungkin. Okay, sebaik yang mungkin cash flow kita. Okay, sebab nak mengulas tentang isu berkaitan dengan kewangan sebenarnya memang banyak sebenarnya. Banyakkan yang semuanya berpunca daripada bila cash flow tak habis, mata lagi menjual ada staff, so hancur lah. Okay, so sangat-sangat bahaya juga lah sebenarnya. Okay, so that's why I think I just endkan selamat pagi bangsawan tu. Okay, untuk segmen tu untuk pagi, untuk hari tu. Okay, dan kita akan berjumpa lagi lah untuk esok. So kami akan sambung topik tu. Okay, untuk cabaran yang kedua. Okay, dan actually ada 5. So I think hari Isnin sampai Friday lah. Setiap hari jam 10 pagi. Okay, jam 10 pagi untuk ada perubahan.
kami akan inform lah ada perubahan pun ada. Mungkin perlu di awal kan kami akan inform dari awal. Setiap tidak apa halangan untuk kita akan mulakan pada jam either dalam 9 ataupun 10 lah. Okay, tapi kita try untuk work on 10 pagi untuk selamat pagi bangsawan selama setengah jam. Okay, untuk Pak Dido berkongsikan dengan anda sebab sedikit tentang what is going on in the market, apakah yang akan berlaku in the next things. So semua kami guna atau kami dapat pun of course daripada circle kami juga lah, dan of course sebab daripada guru juga dengan mentor Datuk Ira, Datuk Haji Azizan Osman. So sangat bersyukur lah berada in that circle sebab sangat banyak sebenarnya, banyak benda yang kami tahu lagi sebenarnya. So apalah guna ilmu yang ada, mungkin kami kongsikan sedikit dengan you guys yang bergelar bangsawan tu, supaya you boleh tingkatkan lagi ekonomi, bantu family you, increasekan lebih banyak lagi you pun kewangan, you boleh saving banyak lagi, dan of course akan bantu lebih banyak lagi orang lain tu, termasuk diri you, family dan juga orang sekeliling you. So I think ajak daripada Pak Dido untuk pagi tu, untuk segmen yang episod yang pertama, untuk segmen selamat pagi bangsawan. So kita jumpa lagi esok hari jam 10 pagi. So ia ajak daripada Pak Dido. So